Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, qailil mujahidin, raidil muallimin, wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyyu ba'dah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah di atas setiap nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, hatta di atas setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada diri kita. Kerana di atas setiap ujian ni tadi pasti ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah aturkan, yang mana hikmah nanti akan mendatangkan kebaikan, ya, lebih banyak kepada diri kita berbanding kemudaratan, dan akan mematangkan lagi diri kita dalam urusan akhirat, ya, khususnya, dan urusan dunia, beragama, kehidupan dan sebagainya. Sama sebagaimana apa yang kita tempuh pada hari ini, ya, dalam ujian wabak yang kita tempuh pada hari ini telah memberi kematangan kepada diri kita ataupun kepada pemerintah kita ataupun para agamawan kita untuk menyusun bagaimana jalan kehidupan dapat kita tempuhi, khususnya dalam kita nak mengamalkan amal ibadah ataupun mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita diberi ruang, kan. Sebelum ni kita tak ada ruang, ya, 2-3 bulan kita duduk di rumah, kan, kita berjemaah di rumah dan sebagainya. Maka selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala buka ruang, ya, sedikit demi sedikit, walaupun kita tak nampak ruang itu dalam keadaan yang besar, banyak, kan. Sekarang pun kita semayang dengan keadaan berjarak-jarak, tetapi insya-Allah dengan rasa syukur kita semua ini, ya, pastinya insya-Allah ruang dan peluang itu akan bertambah baik dan Allah Subhanahu wa taala akan bukakan, ya, sedikit demi sedikit, dan akhirnya insya-Allah kita akan dapat kembali, kita bersama-sama berdoa agar dapat kembali kepada norma ataupun kehidupan yang biasa, yang sama sebagaimana kita telah jalani sebelum ni, insya-Allah. Jadi dalam pertemuan yang kita dah bertemu kembali hari ini, ya, sebelum ni kita dah lama tak bertemu, kita sambunglah kitab pengajian kita ni dan Madza ya'ni intima'ul Islam. Kita telah sampai, sebelum ni kita telah bincangkan banyak dah perkara, ya, termasuklah kita sampai kepada bab memahami tentang pemusatan amal Islami, kan. Kita dah bincangkan perkara tersebut, dan hari ini kita sampai pada tajuk jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Jalan yang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tempuh, ya, maka jalan itu jugalah sebenarnya akan kita tempuh dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya, jika kamu cinta akan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku dalam ayat tersebut adalah mengikuti, ya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama ada sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam ibadah ataupun dalam kehidupan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, kan. Jadi kita nak tahu apa dia jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam nak menghidupkan agama, ya, di kalangan hati masyarakat Islam ketika itu, ya, dalam nak menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan. Sebab dalam hati orang yang telah Islam ni, dia perlu berlakunya islah, ataupun islah ni maksud dia, ya, kita menambah baik ataupun memperbaiki lagi
kehidupan orang-orang yang telah beriman ataupun adanya iman dalam hati dia. Proses islah ni, menambah baik ni, dia mesti berlaku daripada masa ke semasa. Dia selalu kena kerap berlaku. Kan? Kita tak boleh nak katakan diri kita ni telah mencapai martabat manusia yang paling baik. Kita tak tahu. Jadi proses untuk menambah baik diri itu mestilah berlaku daripada masa ke semasa. Adapun untuk orang-orang yang belum beriman, dia melalui satu proses yang dinamakan dakwah. Dakwah ni proses kita menyampaikan, menceritakan, memberitahu apa dia tentang iman, tauhid dan sebagainya, sehinggalah mereka kenal akan perkara tersebut. Itu dia. Kemudian marilah kita berhenti sejenak. Pengarang kitab dia kata apa? Memerhati dan meneliti jalan atau cara-cara yang telah ditempuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengamati ini, kita dapat mengetahui secara jelas sejauh manakah keselarasan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan matlamat dan tabiat manhaj Islami. Kita nak tahu tentang apa dia konsep Islam yang sebenar. Salah satu daripada kaedah dia adalah dengan menghayati kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama, tokoh-tokoh ulama, antaranya Ibnu Ishaq, Imam Tirmizi, mereka mengumpulkan tentang kisah-kisah perjalanan dan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dia ambil balik, dia kutip balik cerita-cerita, kisah-kisah tentang perjalanan kehidupan Nabi. Kenapa? Kerana perjalanan kehidupan Nabi ni bermula semenjak kecil lagi, semenjak lahir lagi. Jika diteliti dalam sirah Nabawiyah, kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala telah mencorakkan kehidupan Nabi semenjak daripada kecil, agar selaras dengan kehidupan sebagai seorang muslim. Walaupun Nabi itu diangkat menjadi sebagai seorang Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun, sekitar 40-an, tetapi perjalanan itu telah dicorakkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak daripada Nabi kecil lagi. Sebab tu ulama bila ambil sirah, dia tak bermula daripada kisah diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, ataupun dia tidak bermula daripada wahyu, Nabi menerima wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Sirah tak bermula daripada situ. Dia tak bermula daripada situ. Apa hikmahnya? Dan hikmahnya dia bermula daripada awal kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diceritakan awal lagi daripada perkara tersebut. Diceritakan tentang kisah bapa Nabi, ibu Nabi, keluarga Nabi. Kenapa? Kerana kaitan itulah yang akan memaklumkan, memberi pengetahuan kepada diri kita, inilah cara kita nak hidup sebagai seorang Islam bermula semenjak daripada kecil lagi. Mana pendidikan tentang agama ni perlu diberi kepada anak-anak semenjak daripada anak itu kecil lagi. Kan? Sebab tu Nabi kata, ajarkan anak kamu solat ketika umur 7 tahun, kemudian umur 10 tahun kalau dia tidak juga bersolat, maka rotan dia. Kan? Maknanya Nabi nak ceritakan, ketika anak itu telah mencapai umur yang mana mereka ini mampu berfikir dengan baik, maka agama itu perlu juga berjalan dengan selari dengan pemikiran mereka, boleh diterapkan dalam pemikiran mereka, dan penguasaan itu perlu berlaku. Sebab apa 7 tahun ajar, 10 tahun rotan? Sebab 10 tahun ni nak ceritakan anak-anak dah boleh kuasai perkara-perkara fardu ain ataupun perkara-perkara asas dalam agama. Maknanya kecil tu dah kena kuasai. Bukan nak ceritakan tak apa ataupun kita nak relax dulu, tak. Dia bagi tempoh tu ada, tapi bukanlah tempoh itu memerlukan tempoh yang orang kata apa, untuk budak-budak ni bukanlah tempoh yang memerlukan tempoh yang panjang, kerana kematangan ataupun daya fikir budak-budak ataupun kanak-kanak ni dia lebih cepat ketika dia kanak-kanak. Jadi perlu berlaku dalam tempoh yang singkat. 3 tahun tu cukup maksudnya untuk mengajarkan perkara-perkara asas kepada anak-anak. Kan? Pada hakikatnya
perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala ciri perinciannya merupakan asas dan dasar yang mesti dicontohi oleh setiap petugas amal Islami di setiap masa dan tempat. Ya. Apa sahaja yang berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita nak mengamalkan agama ini dengan baik, perlu kita contohi. Apa yang ada pada Nabi itu, daripada sudut mana? Daripada sudut mengamalkan ibadahnya, ataupun daripada sudut Nabi itu sebagai orang yang biasa, kan, seorang lelaki yang biasa, seorang manusia yang biasa, maka perlu kita teliti dan perlu kita contohi. Sebab tu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis memberitahu kepada kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ni didatangkan untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan nak memberi kesempurnaan akhlak. Akhlak ni dia sabit ataupun dia berkaitan dengan apa? Akhlak ni berkaitan dengan agama, kan? Ini adalah kerana sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memaparkan uslub atau cara-cara dakwah yang selamat, di samping juga memaparkan kesenian atau teknik-teknik dakwah dan perhubungan dengan orang lain. Bagi orang yang mereka ini berada dalam jalan dakwah, maka mereka perlulah mengamati dengan betul dan juga memahami dengan sebenar-benarnya bagaimana perjalanan hidup Nabi itu Nabi aplikasikan dengan dakwah kepada manusia yang lain. Kan? Maknanya dia kena faham. Kalau dia nak kata dia ni orang yang nak menyampaikan dakwah kepada orang lain, dia ni merupakan orang yang memang ada authority untuk menyampaikan agama kepada orang lain, maka tak dapat tidak, akhlak yang dipamerkan oleh orang yang nak menyampaikan dakwah ni mestilah hampir ataupun mendekati sebagaimana akhlak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya ciri peribadi dia, daripada sudut ibadah dia ataupun daripada sudut muamalah dia dengan orang yang lain. Itu penting. Orang yang nak menyampai dakwah ni, muamalah dia tu dengan orang lain, kalau boleh dia kena teliti, dia kena belajar macam mana uslub bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang lain juga. Tu dia. Kan? Ada masa Nabi mungkin bermuamalah dengan orang lain, dengan masyarakat dalam keadaan yang tegas. Ada masanya Nabi bergurau. Kan? Ada masanya Nabi ini boleh orang kata bertoleransi dengan orang lain. Ada masanya tidak. Jadi dia kena memahami perkara ni, khusus untuk orang-orang yang nak menyampaikan dakwah. Orang-orang yang hidup dia ataupun pekerjaan dia memang berada betul-betul dalam bidang dakwah. Dia kena ada. Kan? Maknanya kalau kita tengok ciri-ciri dia, kan, ataupun kita tengok akhlak dia tu, ada sikap-sikap mencontohi akhlak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu yang sebenarnya. Kadang-kadang kita sebagai orang yang menyampaikan dakwah, saya khususnya, kita berasa segan jika ada pendakwah yang tidak mengaplikasikan sifat ataupun kepribadian Nabi ini dalam kehidupan dia, dan dia menyampaikan dakwah dengan cara yang tidak sama sebagaimana Nabi SAW menyampaikan dakwah. Ataupun ulama kata hilangnya dhabit ataupun sikap saduk dalam diri dia. Maknanya sikap saduk ni apa dia? Terpercayai, kita boleh mempercayai dia, ataupun nampak kewarakan, kealiman dia. Ada pendakwa kadang-kadang dia tidak ada pada diri dia ni perkara-perkara macam ni. Hidup dia tu seolah-olah sama sebagaimana orang-orang yang biasa. Kan? Dia perlu ada izzah dia sebagai orang kata orang-orang yang hidup dalam keadaan dakwah. Orang nampak izzah dia. Dan dia tak perlu malu. Kan? Orang tengok cop kat dahi tu orang dah kenal, ni ustaz. Dia tak perlu malu pun dengan gelaran tersebut. Kan? Ni imam. Dia tak boleh malu.
Kan? Sebab apa? Sebab itulah jalan yang telah dia ambil dan itulah yang dia kena tonjolkan kepada manusia yang lain. Kan? Maknanya dia sudut akhlak ni, ya, kita tak boleh nak samalah dengan baginda Nabi SAW 100%. Tetapi kena ambil juga peribadi-peribadi baginda Nabi SAW yang baik, kemudian terapkan ke dalam diri kita. Ya. Kan? Ini adalah kerana sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW itu memaparkan uslub dan cara-cara dakwah yang selamat. Maknanya Nabi ni, ya, cara dia berdakwah tu adalah cara yang selamat. Sebab apa? Sebab sifat Nabi ni muqtadil, adil. Dia tidak, ya, berada dalam sifat kekurangan dan tidak berlebih-lebihan. Ya, maknanya orang boleh tengok, wah, ini kaedah Nabi mudah, ya, dan sebab itulah, ya, para golongan-golongan kafir ketika itu mudah tertarik dengan Islam. Ya, salah satu daripada sebabnya adalah kerana kepribadian Nabi itu sendiri, akhlak Nabi itu sendiri. Kan? Ya, nak cerita orang kafir ni, ya, mereka ni tertarik kerana syariat, mereka belum kenal lagi syariat. Dia nampak, tetapi dia tidak faham apa sebenarnya konsep syariat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Kita tengok dalam sirah, ya, kan, saat Nabi beribadah, saat Nabi menceritakan tentang perkara-perkara syariat, bahkan mereka ni mentertawakan Nabi, mengejek Nabi. Tetapi apa yang dapat menarik mereka kepada agama? Peribadi Nabi. Kan? Peribadi Nabi. Ya, kalau kita cerita syariat ni begini, puasa ni begini, ya, kita kena pergi masjid, kena berjemaah, orang kadang-kadang tak nampak apa keperluannya. Ya, apa itu agama? Orang tahu, orang Islam kena pergi masjid, orang Islam kena salat 5 waktu. Tetapi apa metod yang paling utama dapat menjadi tarikan mereka kepada agama? Peribadi baginda Nabi SAW. Itu dia. Kan? Dan itulah seni yang telah Nabi kuasai, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah didik Nabi semenjak daripada kecil, ya, sehinggalah Nabi dewasa, dan Nabi aplikasikan seni-seni bermuamalah dengan orang ramai ni, ya, sehinggalah kepada kewafatan baginda Nabi SAW. Ada seni. Kita tengok kadang-kadang Nabi ni, kalau kita baca sirah, dia menegur orang lain tu berseni, dia bermuamalah, dia hidup dengan sahabat-sahabat dia tu ada seni dia, ya, seni persahabatannya tu ada. Dan ya, Nabi boleh, ya, bawa, ada kaedah dia, metod Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar begini, Sayyidina Umar begini, ya, dengan orang-orang yang baru memeluk Islamnya begini, dengan golongan Badui begini. Kan? Itu bagi Nabi SAW. Kan? Seterusnya, cara Rasulullah SAW juga mendedahkan cara bagaimana menghadapi masyarakat jahiliyah dengan cara meruntuhkannya. Ya. Dan juga pengarang kata, Nabi ni bila berhadapan dengan orang-orang jahiliyah, dengan orang-orang kafir, ya, dengan orang-orang kafir yang tak nak juga menerima Islam, kan, kafir harbi ni, mereka ni menentang Islam, maka Nabi akan berhadapan mereka dengan ketegasan. Sehingga mana pengarang kata apa? Bila bertemu dengan orang jahiliyah yang tak nak terima Islam ni, Nabi akan cuba meruntuhkan mereka. Runtuhkan terus. Ya, tidak ada bagi peluang lagi dah. Mesti ada ketegasan. Kan? Maknanya kita ni dalam nak bermuamalah, ya, dengan orang-orang yang bukan Islam, dia ada dua kaedah. Ya, satu kaedah kita berlapang dada, berlembut, ya, menerima dengan hati yang terbuka apa sahaja yang mereka, ya, hendak muamalahkan dengan kita. Tetapi dalam konsep-konsep yang tertentu perlu ada ketegasan. Ya, dalam pada ketika masa yang tertentu perlu ada ketegasan, dan ketegasan itu perlu ditonjolkan. Kerana itulah, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita tonjolkan dalam agama. Islam ni sepatutnya dia menguasai, dia bukan dikuasai. Ya. Islam ni dia sifat dia menguasai, dia memimpin. Kan, dia terkehadapan. Bukannya dia duduk di belakang, ya, dan juga bukannya dikuasai ataupun dipijak oleh agama-agama yang lain. Sepatutnya macam tu. Sebab itulah kalau ada izzah tu dalam diri kita, kita akan rasa, ya, rasa tanggungjawab yang begitu tinggi, sama sebagaimana para sahabat, para tabi'in dan juga para pejuang-pejuang Islam yang terdahulu. Dan kita tengok kenapa Muhammad Al-Fatih dalam usia yang muda boleh begitu terkehadapan, boleh begitu yakin,
ya, untuk berperang dengan orang-orang kafir Konstantin dan akhirnya menakluk kerana kepercayaan dia terhadap agama itu, ya, perlu ada ketegasan dan dia mempercayai bahawasanya Islam itu perlu berada di hadapan dan menguasai. Maksudnya Islam menguasai ni, ya, menguasai dalam keadaan kita nak menunjukkan kepada orang ramai, kepada manusia-manusia yang lain, orang yang pilih cara hidup dan jalan kehidupan sebagai orang Islam ni akan menjadi manusia yang cukup baik, kan? Dan itu telah dibuktikan dengan sejarah. Bila mana, saat mana kita ni, ya, menjadi pemimpin di dunia ketika itu, ya, orang-orang yang kafir ini tidak pernah merasa tertindas ataupun ditindas oleh orang-orang Islam. Ya. Berapa ratus tahun, ya, umat Islam memerintah daripada Khalifah Umayyahnya, Abbasiyahnya, Uthmaniyahnya, ya, orang-orang kafir yang hidup di dalam negara Islam tidak pernah tertindas. Tetapi sejarah membuktikan orang Islam yang hidup dalam negara orang kafir, ya, begitu banyak sekali ditindas. Kita tengoklah bagaimana sahabat-sahabat kita di Palestin sekarang. Tengoklah di tempat-tempat lain yang mana menjadi golongan minoriti, Rohingya yang datang jadi pelarian kat negara kita, kan? Ya. Kita bersyukurlah kerana agama di negara kita ni diletakkan pada tempat yang betul, ya, dan akhirnya kita memimpin masyarakat-masyarakat yang ada dekat negara kita. Di sini diperturunkan beberapa garis panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kita garis panduan bagaimana, kan, berdasarkan asas-asas yang berikut. Yang pertama, mengisytiharkan bahawasanya ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sejak awal-awal dakwah lagi. Nabi dia tekankan bahawasanya, ya, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang paling utama sekali dalam kehidupan manusia. Maknanya apa-apa yang kita nak buat, kita kena sedar bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Tuhan kita yang esa, ya, dan merupakan, ya, pentadbir kepada alam ini, dan perlu ada rasa takut, ya, perlu ada rasa, ya, bahawasanya kita ini sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Pengisytiharan yang dibuat bukanlah secara olok-olok ataupun pura-pura. Kita ni nak kata, wah, saya yakin bahawasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita, kan? Tapi keyakinan itu bukanlah keyakinan yang kita tunjukkan untuk kepura-puraan. Keyakinan itu benda yang perlu dibentuk sehingga datang, ya, dengan sebenar-benarnya keyakinan di dalam diri ataupun hati kita. Mesti betul-betul yakin, kan? Supaya matlamat dakwah itu jelas kepada para pendakwah dan orang yang didakwahkan. Bila nak jadi pendakwah, maka konsep ubudiyah ni perlu ada dalam diri dia, kan? Apa yang dimaksudkan konsep ubudiyah? Orang yang nak menjadi pendakwah ni, dia kena tahu martabat ihsan tu, dan martabat ihsan tu perlu dipegang dalam diri dia sehinggalah dia benar-benar ada keazaman tu, wujud keazaman tu dalam hati dia, kan? Anta'budallaha ka'annaka tarak fa in lam takun tarak fa innahu yarak, kan? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti seolah-olah dia melihat Allah. Dan jika dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala pun, ya, dia faham dan tahu dengan jelas bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhati akan dia. Maknanya dia jadi pendakwah, kita nak lihat Allah memang kita tak lihat lah. Tetapi yang kedua tu, ya, dia sentiasa mengetahui bahawasanya dia ni berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni susah, kan? Ada masa kadang-kadang kita lupa bahawasanya kita ni sentiasa, ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita sentiasa akan dicatatkan oleh para malaikat, ya, yang mana mereka ini tidak pernah lalai dan leka dalam melaksanakan tugasnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-37, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Sesungguhnya Allah memisahkan golongan yang buruk dengan golongan yang baik. Pengisytiharan ubudiyah ini adalah dalam pelbagai bentuk, namun wahyu yang diturunkan dalam qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpusat kepada satu pengertian sahaja, iaitu
pengabdian manusia hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan hidup mereka, sama ada dalam ubudiyah maupun rububiyah. Ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah menempuh berbagai bentuk ujian, penderitaan, penyiksaan dan tekanan, namun mereka tidak pernah berganjak sedikit pun daripada jalan ini atau memilih jalan yang mudah dalam perjuangan mendokong akidah dan mengajak manusia kepada akidah itu. Kan? Baginda Nabi SAW dia telah menempuh pelbagai ujian. Kan? Ya, dan ujian ni tak pernah sedikit pun ya menyebabkan Nabi ni terpesong daripada jalan dakwah dia. Kan? Saya ingat kan, pada saat ketika saya berada di tahun akhir di Azhar, kan, guru saya berpesan, dia bertanya, kan, dia kata, balik Malaysia nanti kau nak jadi apa? Kan, nak buat apa? Saya kata, kalau saya ada kesempatan, ya, kalau saya diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak laksanakan kerja-kerja agama. Kan, sama ada berkhidmat jadi guru ke, ya, berkhidmat dalam kerja-kerja agama ke, jadi imam ke, ataupun berkhidmatlah dalam urusan agama. Dia kata, aku mendoakan, guru saya kata, aku mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kau. Jadi saya tanya kepada dia, sebab apa? Sebab dia kata, mutaakhir ni, ya, pada akhir zaman ni, banyak orang-orang agama, ya, bila ditanya, pada penghujungnya kau nak jadi apa? Balik aku nak jadi businessman. Tak bagus. Ya, guru saya kata apa? Dia kata, ya, kalau semua orang yang belajar agama, semuanya nak buat bisnes, siapa yang nak buat kerja-kerja ataupun urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala dekat dunia? Siapa yang nak buat? Dia kata, ya betul. Ya, kita orang agama, kalau kita benar, betul ikut jalan dia, Allah akan bagi rezeki. Banyak mana rezeki. Kau buat bisnes, kau akan dapat rezeki tersebut. Ya. Kan, bahkan dunia ni kalau kau nak kerja, kau akan dapat. Allah akan bagi. Ya, kau nak duit banyak, kau boleh dapat. Tetapi janganlah dilekakan dengan kekayaan dunia yang ada di hadapan mata berbanding dengan kejayaan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala dah janjikan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya tetap buat kerja-kerja Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gaji dia tidak sebanyak mana kita berniaga. Walaupun gaji dia tidaklah sebanyak mana, ya, kita buat kerja-kerja lain yang mendatangkan natijah dunia yang begitu hebat kepada kita. Kan? Buatlah kerja-kerja agama, ya, guru saya pesan, ya, dengan ikhlas, ya, dengan harapan Allah Subhanahu, dengan harapan engkau dapat membantu, ya, memudahkan urusan-urusan agama ini sampai kepada orang yang sepatutnya dan sampai kepada orang-orang, ya, yang menginginkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dalam kehidupan mereka. Itu dia. Kan? Itu nasihat daripada guru saya yang saya pegang sehingga hari ini. Sebab apa? Sebab dia kata, ayat dia senang. Dia kata, kalau semua orang buat bisnes, semua orang yang belajar agama hari ini, semua yang datang, yang belajar dekat Azhar hari ini, semua balik fikir otak bisnes. Jadi orang yang belajar agama ni akhirnya siapa nak buat urusan agama? Padahal dia datang belajar agama. Kan? Padahal dia duduk menadah kitab, dia belajar kitab, ya, dia mengaji Quran dekat sini. Tapi dalam hati dia, balik aku nak jadi businessman. Jadi siapa? Bukan tak boleh, boleh, buatlah. Tetapi, ya, kalau kita yakin, kalau kita letak dalam hati kita, itu yang menjadi perkara utamanya, khawatir urusan-urusan yang sepatutnya menjadi perkara utama yang didahulukan, kita akan tinggalkan. Akhirnya kita akan tinggalkan. Kan? Ya, akhirnya ilmu ada, ya, tapi kerja-kerja ketuhanan, kerja-kerja yang sepatutnya dalam agama, urusan-urusan yang penting akhirnya diletakkan, ya, di tingkatan yang kedua, ketiga, keempat berbanding daripada urusan-urusan duniawi. Kan? Bukan tak boleh, boleh, ya, buatlah. Kan? Tetapi dia sepatutnya bukanlah letak di tempat yang paling atas. Ya, paling atas itu sepatutnya urusan-urusan yang telah Allah Subhanahu wa taala, ya, taklifkan, tanggungjawabkan kepada kita. Kan? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Katakanlah,
Hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kamu agama kamu, dan untuk kulah agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Kebenaran inilah yang paling berhak untuk diikuti oleh orang-orang mukmin, sekalipun harga dan pengorbanan untuk mengikutinya terlalu mahal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Katakanlah, kebenaran itu datangnya daripada Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, biarlah, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Surah Al-Kahfi ayat ke-29. Maksudnya apa? Maksudnya khusus untuk orang-orang yang nak menjadi pendakwah, maka ketetapan di dalam hati itu perlulah dibina, maknanya dijadikan asas yang utama semenjak daripada awal lagi penglibatan dia di dalam agama, kan? Maknanya dari awal, kalau kita nak, contohnya tuan-tuan nak anak cucu tuan-tuan jadi orang yang berdakwah menyampaikan agama, maka asas ni perlu dikuatkan semenjak daripada awal lagi kepada diri dia, kan? Anak-anak kita jadi ulama, maka asas tu perlu diperkukuhkan daripada awal, daripada kecil lagi, ataupun sebelum daripada dia lahir lagi, dibina daripada perut ibu dia lagi, kan? Daripada awal lagi, maka sehinggalah ke saat dia dewasa, dia telah kenal inilah asas dalam kehidupan aku, kan? Maksudnya bukanlah nak larang buat kerja lain, buatlah, kan? Allah Subhanahu Wa Taala bagi juga kita buat kerja lain. Allah Subhanahu Wa Taala bagi juga tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan, dia nak jadi apa jadilah, kan? Kita pulangkan kepada diri dia. Tetapi kalau dia pilih untuk menjadi seorang pendakwah, pastikan asas-asas dia untuk hidup sebagai seorang pendakwah itu telah kuat dan kukuh dalam diri dia. Yang kedua, mewujudkan satu kelompok yang bergerak. Wujudkan satu kelompok yang bergerak. Mewujudkan satu kelompok yang bergerak, yang diikat dengan ikatan akidah dan keimanan, yang tunduk serta patuh dalam corak berorganisasi maupun gerakan di bawah seorang pemimpin yang berwibawa, serta berjalan berpandukan petunjuk dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hidup beragama ni tak dapat tidak, dia mestilah secara berjemaah. Dia tak boleh buat seorang-seorang, kan? Yang kita hidup, kita nak menunjukkan pengimarahan adanya agama di dalam tempat kita, dia mestilah diimarahkan secara berjemaah. Sebab itulah kita datang solat berjemaah, kita buat perkara-perkara pun dalam berjemaah. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan inilah dia kaedah orang yang beragama. Kelompok yang bergerak ini juga mestilah tidak meraba-raba mencari jalan. Dia nak wujudkan organisasi orang yang betul-betul boleh berdakwah dalam agama ni, dia mesti juga, kelompok organisasi yang nak menyampaikan dakwah ni mesti hidup secara berjemaah. Dia ada kelompok dia ada grup dia, kan? Dan grup orang yang nak menyampaikan dakwah ni bukanlah grup yang lemah sehingga dia masih lagi meraba-raba apa cara dia nak menyampaikan dakwah. Dia tak boleh, kan? Tidak diganggu oleh perkara-perkara sampingan dan masalah-masalah remeh-temeh, sehingga mengendalikan kerja dan persiapan untuk mencapai cita-cita Islam yang lebih besar. Dia ni kalau dia hidup secara organisasi, dia bukan organisasi yang lemah, dia bukanlah organisasi yang boleh boleh dikecundangkan dengan perkara yang remeh-temeh. Benda-benda kecil ni sikit pun dia dah jatuh. Dia tak boleh macam tu, Kelompok ini juga mestilah mempunyai ikatan dengan Islam dan masa depan Islam itu sendiri, mengatasi kepentingan yang berkaitan dengan peribadi, kebendaan maupun zaman. Mesti ikatan dia dengan agama tu cukup kuat. Mesti mengatasi kepentingan peribadi dia sendiri. Kalau dia masuk dalam organisasi kerana ada kepentingan, dakwah ni dia tidak akan berjalan dengan baik, kan? Contohnya sebab apa? Sebab dia masuk dalam organisasi dakwah kerana kepentingan politik. Mesti dia akan utamakan politik berbanding daripada dakwah, urusan dakwah. Akan tetapi kalau dia masuk dalam organisasi dakwah, memang niat utama dia kerana nak menyebarkan dakwah, menyampaikan dakwah, maka kita akan dapat lihat hasil dia.
dengan baik. Itu dia. Kan? Kelompok yang kelahirannya disaksikan di rumah, yang disaksikan oleh rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni adalah tempat Nabi mula-mula menjalankan ataupun melaksanakan dakwah secara organisasi. Kan, maksudnya Nabi berdakwah, mula-mula Nabi berdakwah secara individu. Nabi jumpa sahabat-sahabat yang rapat, keluarga-keluarga yang terdekat, kan, tarik isteri dia masuk Islam, sahabat dia, anak Nabi, kemudian jumpa pula sahabat-sahabat dia. Ini secara individu, Nabi pergi dulu individu. Kemudian Nabi akan pergi masuk pula kepada step yang kedua, dakwah Nabi secara organisasi. Dia bermula dekat mana? Dekat rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Ini bila Nabi pergi rumah ni, Nabi buat dakwah tu secara organisasi. Nabi panggil orang-orang ramai yang telah memeluk Islam, ajak masuk ke dalam rumah Al-Arqam bin Abi Arqam ini. Kemudian Nabi sampaikan dakwah, cerita tentang agama. Ataupun Nabi akan suburkan pengamalan agama, syariat, cerita tentang syariat, sampaikan ketika mereka berada dalam rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Maknanya buat secara organisasi, kan? Dan itu pun sebenarnya sunnah yang kita hidupkan sekarang. Itu juga keadaannya yang kita masih lagi amalkan sehingga kini, kan? Itu yang kita bawa sehingga kini, sunnah kehidupan Nabi tu, yang kita bawa sehingga kini. Sebab tu bila kita nak buat tahlil ke, kita pergi rumah ke rumah, kan? Sebab kita sedang membawa, kita sedang menghidupkan agama-agama itu dalam kehidupan masyarakat dengan kaedah yang Nabi bawa pada permulaan dia, kan? Sebab tu kadang-kadang saya tak setuju dengan ada ustaz-ustaz ataupun ulama, tuan-tuan guru yang kata ini bid'ah ni buat benda-benda macam ni. Kita jangan lihat kepada konsep yang ataupun pendapat yang begitu jumud. Kita lihat kepada, biarlah konsep dia itu bertepatan dengan kaedah ataupun uslub dakwah yang betul, kan? Ketika cahaya iman memasuki lubuk hati para sahabat baginda dan pengorbanan mereka disaksikan oleh medan peperangan seperti Badar, Qadisiyah dan Yarmouk, kisah kepahlawanan generasi ini telah memenuhi kitab-kitab sejarah. Dalam kitab-kitab sejarah banyak kisah-kisah tokoh-tokoh sahabat-sahabat yang mereka ni berada dalam medan dakwah awal lagi bersama-sama dengan Nabi, kan? Kisah generasi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui daya usaha mereka lah Allah Subhanahu wa taala membuka persada dunia ini kepada dakwah Islam. Mereka inilah datuk nenekku yang oleh itu jadikanlah diriku ini seperti mereka. Ni pengarang. Pengarang dia kata apa? Dia kata, dia ibaratkan orang-orang yang hidup menyampaikan dakwah pada zaman awal. Zaman awal-awal Nabi nak sampaikan dakwah di Mekah, itu adalah zaman-zaman yang cukup memeritkan. Jadi orang-orang yang boleh bersama-sama dengan Nabi, sahabat-sahabat yang telah Nabi pilih untuk hidupkan dakwah di kota Mekah, pada awal kemunculan, pada awal peringkat Nabi ini berdakwah, maka mereka ni adalah termasuk dalam golongan-golongan yang telah ditetapkan hati mereka ni untuk menghadapi apa sahaja pancaroba. Mereka ni akan keluar, pergi, buat, walaupun ditekan, walaupun apa sahaja yang orang-orang Quraisy ni, kafir Quraisy buat kepada mereka, mereka ni kental, kan? Hati mereka ni tidak sedikit pun gentar dengan apa sahaja mihnah ataupun ujian yang datang kepada diri mereka. Sebab itulah pengarang kata, jadikan diri dia ni seperti mereka. Yang ketiga, menentang jahiliyah. Penentangan terhadap jahiliyah merupakan penentangan habis-habisan, tetapi dilakukan dengan penuh kesedaran dan waspada kerana Rasulullah SAW sendiri telah memahami matlamat ajaran-ajaran Islam itu memerlukan perubahan yang menyeluruh bagi semua hidup manusia. Perubahan-perubahan yang merangkumi pemikiran, pemikiran-pemikiran jahiliyah, pemikiran-pemikiran yang jahil ini Nabi tentang. Kepercayaan, kepercayaan-percayaan yang jahil Nabi tentang. Akidah, akhlak, adat istiadat, kan? Tapi dalam agama kita ada
ya hukum al-urf wal adah, ya maknanya adat-adat yang tidak menyalahi daripada agama dibenarkan. Ini yang dimaksudkan oleh pengarang ni, adat istiadat yang menyeleweng, kan, menyeleweng daripada kehidupan beragama. Sistem-sistem maupun undang-undang, kalau ada sistem ataupun undang-undang yang bersalahan dengan agama, ya pada ketika itu Nabi akan tentang dengan sehabis-habisnya. Pertentangan seperti ini memerlukan barisan hadapan yang benar-benar beriman. Nak duduk ya menentang orang dengan kepercayaan-kepercayaan yang jahil ini, perlulah orang-orang yang berduduk dekat saf paling depan ni, pendakwah paling depan ni, mestilah orang-orang yang betul-betul berilmu. Ya kan, jangan orang berilmu duduk kat barisan paling belakang sekali, kan, dia mesti duduk dekat barisan yang paling hadapan. Sebab itulah kita tengok, ya, telah menjadi sunnah bagi Nabi dan sunnah yang diikuti oleh para sahabat, golongan-golongan yang menghafal Quran ni, ya, saat tiba peperangan, mereka ni akan duduk pada barisan yang paling hadapan, paling depan, kan. Sebab zaman Nabi, orang yang menghafal Quran ni adalah orang yang paling memahami apa dia isi kandungan Al-Quran, kan. Hafiz-hafiz Al-Quran ni, mereka ni paling faham. Jadi tempat mereka kat mana? Tempat dia mestilah duduk dekat paling hadapan. Ya. Sehinggalah sampai ya kepada zaman Abu Bakar As-Siddiq dengan Ghazwatul Yamamah, ya, perang Yamamah, ya, menyebabkan kematian 70 lebih ya para hafiz Al-Quran ketika itu. Dan sehingga dia merisaukan Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana akhirnya dengan kerisauan Sayyidina Umar tadi itu, ya, lahirlah mushaf Resam Utsmani yang kita ada sehingga hari ini. Itu hikmah-hikmah yang berlaku yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, yang mana akhirnya mendatangkan natijah dan kemaslahatan yang baik kepada diri kita, kan. Untuk semua itu diperlukan persiapan yang menyeluruh, mencakupi ibadah. Maknanya nak jadi orang-orang yang faham tentang ya agama ni, nak jadi tentang orang nak duduk dekat barisan hadapan ni, persiapan dia macam mana? Mestilah mencakupi daripada konsep ibadah. Ya, orang-orang yang nak menyampaikan dakwah ni, ibadah dia yang fardu ni dah selesai dah. Dia tak ada urusan, ya, maknanya tak ada lagi dah kepincangan dalam ibadah fardu dia. Tak ada lagi kisah aku ni tertinggal solat, ataupun ya sifat dia sambil lewa dalam menjaga ibadah fardu, kan. Solat, nak solat tak solat tidak apa. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti dia faham dah. Yang fardu mestilah dia tunaikan dengan sebaik mungkin. Ya, bahkan yang fardu itu telah ditunaikan dengan sehabis baik, kan. Ya. Kemudian tarbiyah. Tarbiyah ni akhlak dia pun telah baik. Kemudian pemikiran dia, pengetahuan dia, ilmu yang dia ada, organisasi yang dia duduk, ya, perencanaan, strategi dia, latihan, persediaan jihad dia, jihad nafsu dan jiwa raga dia. Dia perlu ada sifat jihad terhadap nafsu dan jiwa raga. Jihad nafsu ni macam mana? Itulah yang saya kata, bila bertemu dengan perkara-perkara dunia ni tadi, dia akan lebih mengutamakan perkara-perkara yang mendatangkan natijah akhirat lagi melebihi daripada perkara dunia, kan. Ya. Kesemua persediaan ini dilakukan sesuai mengikut kepentingan masing-masing, ya, dan sejauh mana persediaan ini diperlukan adalah sejajar dengan peringkat-peringkat amal. Ya, nak bersedia ni pun dia mestilah ikut peringkat-peringkat dia, kan. Maknanya kita ni kena mempelajari dia sehinggalah kita mencapai tahap kematangan yang benar-benar di dalam setiap peringkat yang ada, kan. Maknanya belajar ni dapat ilmu, ya, perbaiki akhlak. Dia tak kena, kalau kurang tambah baik lagi, tambah pengetahuan, ya, baiki pemikiran. Dulu mungkin ada pemikiran yang buruk, yang lemah tentang agama kita, tukar, ya, tambah baik lagi, sehinggalah ya dalam jiwa kita ni akan ada sifat-sifat yang baik, yang mulia terhadap ya agama ni, dan ya dapat kita dapat kita ni ambil, ya, tidak banyak, walaupun orang kata tidak banyak, tetapi ya sedikit daripada peribadi Nabi itu diterapkan dalam kehidupan kita, kan.
Kesemua persediaan ini dilakukan mengikut kepentingan masing-masing, dan sejauh mana persediaan ini diperlukan adalah sejajar dengan peringkat-peringkat amal dan dari sudut kualiti yang diperlukan maupun waktu cabaran-cabaran tersebut dihadapi. Sehinggalah kita ni dapat, ya, natijah akhirnya kita ni dalam mengamalkan agama ni benar-benar, ya, berkualiti dalam pengamalan kita. Dan tak kira daripada sudut ibadahnya adanya kualiti, ya, tarbiyahnya adanya kualiti, pemikirannya ada kualiti, pengetahuan pun ada kualiti. Kan? Ya, ibadah tu ada kualiti. Kualiti pada ibadah ni macam mana nak ukur dia? Ikhlas. Ya, ikhlas. Kan? Bila buat ibadah, buat ibadah ini tadi dengan ikhlas dan tidak mengharapkan kepada sesuatu. Kan? Kita tak ada nak mengharapkan, maksudnya tak mengharapkan, ya, pandangan-pandangan daripada manusia. Kalau pengharapan terhadap natijah yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang normal. Beribadah kerana nak mengharapkan syurga Allah, itu biasa. Kan? Maksudnya ikhlas ni tadi sehinggalah kita dapat membuang segala pengharapan kita terhadap pujian manusia. Kan? Ini buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah akhlak kita, ya, jadi akhlak yang baik. Tu dia. Kan? Jihad kita terhadap nafsu, terhadap jiwa raga, ya, dapat kita laksanakan. Maksudnya level dia, kalaulah ujian-ujian terhadap jiwa raga ni, ya, kita dapat melepasi ujian ni lebih daripada 50%. Kan? Dihidangkan kita ni nikmat dunia, dapat kita hadapi dia dengan baik. Kan? Ada orang diberi pangkat, darjat, ya, ataupun diberi kewangan, kalah dia. Kan? Mula nak berdakwah, tawar dengan kewangan, kalah dia. Kan? Diberi pangkat, ya, diberi tempat yang baik di sisi politik, kalah dia. Kan? Mengejar dia pula, ya, terhadap sesuatu yang dia hendakkan dekat dunia, maka kalah dia dengan dakwah. Itu kita tak nak. Ya, yang sebaik-baiknya adalah sama sebagaimana apa yang telah agama ajarkan kepada kita, apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam asuhkan di dalam diri kita. Itu dialah yang terbaik untuk kita hidupkan, sumurkan agama di dalam diri. Bukan tak boleh dapatkan dunia, boleh. Ya, dunia ni kita boleh ambil manfaat. Ya, Nabi pun mengambil manfaat daripada dunia. Sahabat pun mengambil manfaat daripada dunia. Para ulama pun mengambil manfaat daripada dunia. Tetapi, ya, sama sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ni, dunia ini bukanlah matlamat untuk diri kita. Matlamat kita adalah untuk mendapatkan akhirat. Ya, dunia ini hanyalah sebagai alat yang kita pegang, yang kita sentuh. Ya, alat ini akhirnya mencapai ataupun memberi kita jalan yang mudah untuk sampai kepada matlamat kita. Kan? Ya. Macam buku lah. Ya, buku ni, ya, matlamat kita nak dapatkan ilmu. Matlamat kita bukan nak hafal buku ni. Tapi orang yang boleh menghafal buku ni pastilah ada ilmu di dalam diri dia. Tu alat. Kan? Dia jadi alat. Ya, mesti dapat ilmu dalam diri dia. Kan? Sama juga macam kita berguru. Kan? Matlamat kita bukan guru. Tuan-tuan hari ni, ya, belajar dengan saya, matlamat tuan-tuan bukanlah diri saya. Matlamat akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya ni hanyalah sebagai alat yang memudahkan, ya, untuk tuan-tuan sampai kepada matlamat tersebut. Sebab tu natijah akhirnya bukan guru. Kalau ajaran sesat, natijah akhir dia guru. Akhirnya taksub dia kepada guru. Kan? Guru ni, ya, manusia juga. Jadi bila kita berguru, kita kena ingat natijah akhir dia adalah untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama juga dengan dunia. Dunia yang kita ambil hari ini, kenderaan, rumah, harta benda, yang hanyalah alat yang mana akhirnya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jadi sekadar itu sahajalah, ya, apa yang boleh disampaikan pada malam ini. Ya, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kelemahan itu adalah daripada diri saya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء عن بدننا وبلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.